Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 7 hari bulan April 2020 kita berjumpa lagi dalam video ini, dalam perbincangan digital WhatsApp kita dalam kelas mengaji tulis tesis. So topik kita malam ni adalah objektif dan persoalan kajian. Jadi kita dah selesai pengenalan, kemudian kita dah latar belakang kajian, penyataan masalah, dan kita dah masuk ke objektif dan persoalan kajian. Jadi kita dah seminggu dah, lebih kurang kelas mengaji tulis tesis ni. Okey, saya highlight balik. Hari tu kita buat penyataan masalah, kita kena buat penyataan masalah yang secara terperinci, boleh diuji atau diukur. Kemudian kita ada justifikasi bagaimana satu penyataan masalah itu boleh diselesaikan dengan objektif dan persoalan kajian yang bakal dibina. Jadi hari ini objektif. Okey, sebelum saya explain detail pasal objektif dan persoalan kajian, saya nak jelaskan di sini. Okey, tak payah kita nak compare ataupun kita nak kata siapa yang betul ataupun yang salah. Ada dalam format universiti, ada yang objektif dulu baru persoalan kajian. Jadi objektif kajian dulu, persoalan kajian dulu. Kemudian dia ada persoalan kajian dulu baru objektif kajian dulu. Okey, kalau nak faham macam ni, dia faham, kena faham macam ni lah, konsep macam carta organisasi ataupun sistem piramid, lebih kurang bukan MLM tu, nak bagi gambaran faham je downline tu. Jadi kalau bermula daripada persoalan kajian, jadi persoalan kajian tu menimbulkan beberapa objektif. Okey, sekiranya objektif menimbulkan beberapa persoalan kajian. Jadi formula dia mudah, dia macam ni. Kalau objektif dia satu, persoalan kajian dia mesti satu juga. Minimum dia mesti satu. Kalau objektif dia satu, persoalan kajian dia dua, boleh? Tak ada masalah. Tiga, boleh? Tapi dia mesti ada. Dia tak boleh ada objektif tanpa ada persoalan. Okey. Sebaliknya, katakan kita mulakan dengan persoalan kajian. Okey, kalau persoalan kajian mesti ada objektif dia. Okey. So, persoalan kajian mana objektif dia? Jadi nak kena faham yang tu lah. So kalau penuh, kalau orang kuantitatif, dia ada objektif akan mengeluarkan beberapa persoalan kajian. Daripada persoalan kajian yang sesuai, tak semua ini pun satu juga kena belajar. Tak semua persoalan kajian akan ada hipotesis. So lepas persoalan dia ada hipotesis kajian. Okey, kalau kualitatif tak adalah, dia sampai persoalan kajian je. Okey, jadi kita mulakan dengan sedikit pemahaman dulu apa itu objektif kajian. Objektif kajian seharusnya spesifik, macam problem statement. So objektif pun bila kita nak selesai, kalau kita nak buat collect data, bila kita nak analisis, sebelum tu kita nak buat literature review, jadi kita kena jelas dulu kita punya objektif. Jadi objektif tu harus spesifik. Okey, boleh diukur, boleh capaian dia realistik, bersesuaian dengan tempoh kajian. Ni pun satu juga Kalau PhD kita ada 3 tahun, kalau master 2 tahun. Tempoh yang relevan untuk student PhD collect data adalah 1 semester. Kalau student master 3 bulan. Itu kalau nak GOT lah. Tapi kalau collect data pun dekat setahun. Bila nak GOT tu dia kena kerja keras sikit lah, work hard. Okey, penulisan objektif perlu ada bentuk kata kerja. Okey, dia tak boleh. Bukan nak kata salah, tapi sukarnya kita. Contohnya ramai orang buat to study. To study susahlah. Study, semua orang study. Apa lagi sukar? To analysis, semua orang analisis. Dalam research, apa saja kajian kuali atau kuantitatif, deskriptif ke, explore, explain ke, semua perlu dianalisis dengan kaedah penyelidikan tersendiri. Jadi ada beberapa sekolah yang tak recommend kalau letak to study ataupun to analysis, sebab dia tidak boleh menggambarkan kata kerja. Kata kerja ni contoh dia mengenal pasti, menentukan, menyiasat, meneroka,
menjelaskan. Jadi dia ada kata-kata kerja yang kita boleh tahu apa kesesuaian dia. Bila dia guna objektif dan persoalan ni apa yang paling sesuai, nak guna method nanti dan sebagainya. So kalau orang method dia boleh nampak bayangan awal, ini kualitatif ke kuantitatif. Jadi pemilihan objektif tu kena betul-betul faham lah. Contoh dia kan, ni memang saya kita lompat-lompat sikit lah kan. Kalau hipotesis hanya perlu bagi persoalan kajian tadi tu yang bukan dalam konteks mengenal pasti, bagi orang kuanti lah kan. Kalau dia mengenal pasti contoh dia nak tengok tahap je, nilai mean dengan standard deviations. Dia nak tengok bilangan, biasa kat demografi lah, bilangan jantina, bilangan umur, pendapatan. Sekadar nak tahu nilai dari segi frekuensi dia, iaitu bilangan peratus contoh dia, purata ataupun sisian piawai dia, standard deviation. Kita tak perlu hipotesis sebab benda tu nampak je, nilai tu kita dah boleh tahu dah mana tinggi, mana rendah, berapa nilai dia, banyak ke sikit, besar ataupun sebagainya. Jadi dia gunalah mengenal pasti. Jadi mengenal pasti lebih kesesuaian kata kerja, tak perlu hipotesis. Katakanlah hipotesis yang paling kecil ataupun yang paling simple, orang buat korelasi contohnya. Buat korelasi nak tengok hubungan, kemudian nak tengok perbezaan, gunalah t-test ataupun ANOVA satu hala. Yang tu perlu ada hipotesis sebab dia ada ujian, dia uji. Bila uji, dia perlu adakan satu hipotesis. Kenapa hipotesis? Hipotesis diuji sebab ada dua keadaan. Dia optional. Bila optional, dia tak boleh gunakan mengenal pasti. Dia kenalah menentukan. Bahasa Inggeris determine, examine. So dia kena tentukan mana satu. Jadi sebab tu hipotesis ada dua jawapan, iaitu accept ataupun reject. Atau dia panggil H0 dengan H1. Dalam kes ni, bila ada dua situasi sama ada positif, negatif, signifikan, tak signifikan contohnya, kita kena ada hipotesis. Bila hipotesis, dia tak boleh guna mengenal pasti. Dia gunakan menentukan. Bagi mana-mana persoalan kajian yang akan mengeluarkan hipotesis, mengenal pasti tak dibenarkan. Walaupun kita tengok banyak grant penyelidikan pun banyak, dalam tengok kajian-kajian yang ada grad pun banyak. Tu tak apalah, rezeki dia lah dapat penyelidikan, grant penyelidikan, dia dapat PhD. Tapi kalau kata kerja je kita tahu tugas dia. Okay. Saya tak nak detailkan perkara ini, tetapi kalau you nak faham lebih lanjut, kita nama dia taxonomy. So ada taxonomy macam ni, dia ada macam piramid. So biasanya layer paling bawah tu kalau dalam bidang pendidikan tu dia macam itulah, mengenal pasti, menyuaikan, yang suaikan. Okey, itu level paling bawah lah, asas base dia. Lepas tu naik satu takuk lagi, tu yang level dia menentukan. Bila menentukan tu dia adalah analisis. Okey, dalam research taxonomy ni biasanya yang berbentuk fundamental lah, yang dikatakan bila kita bangunkan persoalan kajian jadi macam how. Contoh dia adalah membangunkan. Okey, kalau konteks umum mengenal pasti bawah sekali, atas sikit menentukan, atas sikit lepas tu menyiasat, atas sikit tu membangunkan. Dia taxonomy lah, dia develop, create. Dia membangun. So membangunkan tu dalam research termasuk dengan create lah. Ada yang membangunkan produk, ada yang membangunkan modul dan sebagainya. Okey. Dan kita berbalik pula tadi objektif kajian. Okey, kita pergi pula persoalan kajian. Apa maksud persoalan kajian secara umum? Bahagian ini mengandungi soalan yang hendak dijawab dalam kajian. Sama juga dengan objektif, dengan persoalan persamaan dia kita buat dalam bentuk numbering lah, listing. Okay, make sure persoalan kajian tadi, kalau katakan objektif dulu, persoalan kajian tadi dalam bentuk ayat soal menjawab objektif dan secara indirectly menjawab kita punya penyataan masalah. Di mana soalan kajian ni biasanya dia dibinakan berasaskan objektif. Okay lah kan, saya nak bina research question ni, macam mana nak buat research question? Saya tengok balik objektif. Objektif aku macam ni, inilah persoalan aku muncul. Jadi mungkin satu objektif ada berapa persoalan. Jadi saya ambil contoh yang hari tu, kata kalau objektif saya adalah vision. Jadi biasa syarikat ada satu vision, ada banyak mission. Jadi saya ada perlukan beberapa persoalan kajian untuk cover objektif nombor satu saja. Jadi kita kena faham lah. Tadi tak salah lah, kalau satu objektif satu persoalan pun boleh. Satu objektif ada 3 persoalan pun tak apa. Jadi dalam konteks ni
persoalan itu mewakili bagi objektif. Berasaskan objektif kajian yang perlu mempunyai kaitan dengan penyataan masalah sejak kata indirect ni. Sebab tu kita buat alignment. 2 hari lagi kita akan buat alignment tu. Jadi dalam kes ni kita kena faham kita buat persoalan kajian untuk menjawab objektif. Objektif tadi kita bina tadi untuk menjawab persoalan kajian, dan persoalan kajian dia akan menjawab dari research background. Suatu masa format mesti susun dah cantik dah. Research ni susun dah cantik dah. Lepas tu susun pengenalan, research background, lepas tu penyataan masalah, objektif, persoalan, lepas ni hipotesis. So yang tu semua kena align. Jadi kalau rasa kesilapan atau kelemahan, persoalan kajian kita ada masalah lah, jadi kita tengok objektif. So objektif kita pula macam tak pernah kena, tengok balik dekat penyataan masalah. Oh, jadi ada masalah dekat penyataan masalah, kita betulkan penyataan masalah. Jadi bila penyataan masalah dah berubah, research background akan berubah. Bila research ini yang menyebabkan kita menjadi lambat habis ataupun jadi macam baca ni nampak lain, baca ni macam lain, sebab alignment ni tidak jelas. Okey, sebab tu saya advise bagi yang mula nak menulis ni, tak payah nulis yang terlalu detail. Menulis dia kena menulis, tetapi bila kita menulis tu jangan terlalu lama satu bahagian. Contoh research background tu terlalu lama, jadi kita kena pergi. Sebab tu kalau menulis sekali jalan je. Aku nak buat objektif aku macam ni, apa kaitan aku research background ni? Alah, waste lah. Bukan waste apa, waste dalam konteks ni lah. Tapi benda tu jangan buang. Ada kegunaan dia mungkin dekat latar belakang, dekat literature review. Okay. Jadi dalam bila sebut objektif ni, dia kadang-kadang bahasa Melayu dia objektif dia ada satu lagi namanya purpose, tujuan. Tapi biasa dalam research biasanya kita ada dua, ada setengah mesti ditetapkan dua, iaitu kita ada research dia panggil objektif objektif umum, objektif khusus. Objektif khusus yang detail tu objektif 1, objektif 2, objektif 3, objektif 4. Kalau objektif umum ni satu je, satu penyataan. Okey. Jadi dalam slide ni memang saya ada tulis macam mana yang dikatakan sebagai objektif kajian dan macam mana dikatakan sebagai penyataan tujuan. Penyataan tujuan ni satu perkataan lah, satu penyataan yang apa yang hendak kita capai atau sebab mengapa sesuatu kajian itu dijalankan. Objektif umum lah. Okey. So objektif yang khusus kita akan go through satu ya. Itu kalau melibatkan tujuan seperti mengesahkan hubungan, kemudian nak membentukkan generalisasi, dapat untuk apa? Untuk kita membangunkan atau mengesahkan sesuatu teori dan konsep. So daripada satu benda yang kompleks, objektif itu dibangunkan supaya lebih terperinci, step by step. Okey, tapi step by step pun walaupun terperinci, janganlah kita memperbanyakkan objektif. Sebab lepas objektif ada persoalan, lepas persoalan ada hipotesis. So biar persoalan buat kerja dia pula. Tapi kalau objektif dah terperinci, persoalan nak buat apa? Okey, biar objektif tu persoalan yang kembangkan. Okey, kalau persoalan lepas ni ada hipotesis, biar hipotesis yang kembangkan. Kalau nak nampak cantik dia kan, satu je objektif. Contohlah nak nampakkan cantik, satu je objektif, kita ada dua persoalan kajian. Dua persoalan kajian kembang jadi 4 hipotesis. Tapi tak salah kalau yang suka main sama je, saya ada 4 masalah, saya ada 4 objektif, saya ada 4 persoalan kajian, saya ada 4 hipotesis. Terpulanglah. Tapi kalau tanya saya, the best research tu kalau nak ikut sequence dia memang nampak kembang lah. Bila kembang, research tu memang dia konsep explore, dia makin menjelak, penjelasan yang mendalam, lebih terperinci. Kalau kita dapat satu kajian yang saintifik, lebih spesifik. Sebab tu kita nampak dia macam konsep downline je lah, macam tata organisasi lah kan. Dia ada top management, dia ada senior manager, dia ada manager, assistant manager, exec, supervisor, operator. Nampak cantik. Mana ada orang kerja ada 5 CEO, 5 manager, 5 exec, 5 supervisor, 5 operator. Dia ada konsep. Research ni ada tugas dan peranan dia. Tapi itu subjektif Saya kata ada juga research yang dia konsep dia flat, sama je Dia fit dia semua fix. Okey. Kemudian objektif kajian ada 3 perkara penting. Make sure apa yang kita bangunkan objektif tu
ataupun dipanggilkan matlamat itu ataupun objektif itu ingin dicapai dalam kajian. Okey, ialah bila kita dah sebut penyataan masalah sekian, jadi kita kena selesaikan masalah tu. Jadi objektif yang kita bangun tu memang boleh dijalankan kajian, penyelidikan dan mencapailah bagi menjawab penyataan masalah tu. Okey, kedua, biarlah satu objektif tu dapat memberi gambaran. Okey, contohlah apa metod yang sesuai nak pakai. Okey, boleh bayangkan siapa sampel kajian nak pakai. Kalau boleh ubah utama tu, nampak apa boleh ubah utama tu. Berfokus dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan hubung kait antara satu boleh ubah ke satu boleh ubah. Okey, dalam problem statement dah mengaitkan dua elemen ni. So confuse dua elemen ni. Ada yang kata okey, ada yang kata tak, ada yang kata positif, ada yang negatif. Jadi dalam objektif kenalah berkaji kedua-duanya. Tak bolehlah kaji satu-satu, tengok masalah bersama, tiba objektif single pula kan. Kalau cerita dia masalah tu berkait tentang ada variable, dua faktor, dua elemen, objektif pun kena dua elemen. Jadi itu yang katakan selari, biar dia sama. Okey, objektif terbagi pada dua. Saya sebutkan tadi dia umum dan khusus. Tapi tengok, ada setengah universiti memang ada objektif umum, objektif khusus. Ada setengah tak ada, dia terus khusus. Khusus listing je. Bila dah listing lah, tak payahlah nak terang. Penunjuk pada objektif di atas, tak perlu explain. Objektif dalam bahagian satu kita nyatakan. Kat mana nak explain? Bab 2. Kalau saya lompat sikit. Bab 2 saya memang saya ada khas. Kalau persoalan kajian saya ada 5 contohnya. Persoalan saya kajian ada 5 kan. Saya boleh jadi saya buat macam ni. Untuk persoalan kajian saya nombor 1 jadi 2.6. 2.7 untuk persoalan kajian saya nombor 2. 2.8 untuk persoalan kajian saya nombor 3. 2.9 persoalan kajian saya nombor 4. 2.10 untuk persoalan kajian saya yang 5. Kenapa nak kena buat subsection macam tu dekat literature review? Jadi senang. Mana-mana literature review yang dapatan atau finding dia menjurus kepada saya punya persoalan kajian nombor 1, saya letak kat situ. Nanti panel tanya, okay, you nak buat persoalan kajian satu macam ni, ada tak bukti daripada kajian-kajian lepas? Ada 2.5? Kita tanya pula persoalan nombor kajian nombor 2, mana literature review yang support kata persoalan kajian nombor 2 ni penting? Itu 2.7. Jadi itu pandangan saya lah kan. Saya kurang gemar dengan satu statement umum. Contohnya kajian-kajian lepas, kajian-kajian lepas dalam negara, kajian-kajian lepas luar negara, satu lagi kajian-kajian lepas dalam negara. So saya tak kata salah cuma bila kata dalam cara nak menulis, kaedah sintesis tu tak menulis dengan baik, tak berkembang. Okey, dia tulis satu. Saya rasa istilah yang saya kerap gunalah, dia jadi macam reporter lah, wartawan lah, sedang melaporkan. Dia tak jadi researcher. Researcher dia kena kritik, synthesize, analyse. Itu yang kita akan bincang dalam bab 2 nantilah. Okey, persoalan kajian. Okey, lepas objektif di persoalan kajian. Dia sebenarnya objektif ada satu bahagian last muka surat nanti dengan slide kita yang satu lagi nanti memang akan bincangkan detail objektif. Contoh, saya ada bagi satu contoh nanti. Kan 10 contoh bagaimana kita nak nampakkan ni kalau objektif dia, ni persoalan kajian dia. Okey, yang tu untuk sesi video yang kedua dan slide yang kedua nanti. Okey, persoalan kajian secara detail ada 5 perkara, 4. Yang pertama adalah dia merupakan lanjutan daripada ataupun nak memperjelaskan ataupun dia bertanggungjawab. Senang kita bertanggungjawab lah. Dia bertanggungjawab untuk menjawab objektif tadi. Itu peranan persoalan kajian. Dia bukan sekadar nak jawab objektif lagi, dia menjawab juga masalah kajian secara indirectly. Jadi persoalan kajian ada beberapa tadi, ada beberapa persoalan untuk menjawab objektif. Okey, kemudian dia siapa? Kadang-kadang orang bangunkan persoalan kajian ni lebih detail sikit daripada objektif. Mungkin objektif tadi dia umum, dah spesifik dah, relevan dah, tapi dia tak umum. Contoh, kita boleh letakkan detail, mungkin tempat di Malaysia Automotive Industry, sebut sampel dia di kalangan pembekal. Jadi persoalan kajian tu dia boleh luas sikit, bukan luas lah, dia boleh kembangkan lagi daripada objektif. Mungkin objektif tak sebut dari segi lokasi tu di mana, sampling tu apa, sampel apa dia guna. Jadi kita boleh sebut dari situ. Okey. Kemudian dia sebenarnya walaupun dia dalam bentuk statement, ayat yang dipanggilkan listing, numbering lah Okey, walaupun dia list dalam bentuk numbering, tapi dia jelas. Walaupun dia bukan satu peringkat, dia jelas. Oh, ini persoalan kajian. Oh, baguslah persoalan kajian ni. Bolehlah jawab objektif nombor 1.
Bagus persoalan nombor 2 ni bila komplement ataupun gabungan dua persoalan kajian tu lagi jelas nak jawab you punya objektif nombor 1. Sebab tu dalam research ni ada possible bila you pergi proposal defense dia tambah lagi satu persoalan kajian. Dia kata kalau nak jawab you punya objektif kajian ni lebih baik dan lebih jelas, saya rasa lebih bagus you tambah lagi satu persoalan kajian baru you punya objektif tu jadi kuat. Saya tak suka tambah objektif sebab saya tahu susahnya pelajar ni kalau tambah objektif kan. Jadi saya tambah persoalan kajian. Sama juga dengan hipotesis. Tapi ingat satu perkara, tambah memang benda yang possible dalam analisis ataupun dalam collect data. Ingat apa saja yang kita tambah dalam objektif atau persoalan kajian tu, problem statement dan research background tu perlu di modified balik. Cerita kena sampaikan balik sebab perkara tu tak timbul dalam masalah, tak wujud perkara tu, tiba-tiba benda tu ada. Jadi mungkin kita kena tambah term tu ataupun saya sebut itulah dalam grup WhatsApp slate perkataan tu supaya dapat memberi bayangan ataupun memberi gambaran ataupun orang yang membaca tu dah boleh agak dah sebab apa kita kaji term tu dalam objektif ataupun persoalan kajian. Setiap persoalan kajian perlu dikupas satu persatu. Kupas tu maksudnya dalam literature review memang kita kena kupas dari segi kajian lepas lah. Maksud kupas kat sini adalah untuk menjawab satu objektif tu kadang-kadang melibatkan beberapa perkara. Kadang-kadang bila tak, sebenarnya saya nak kaji persoalan kajian 3 perkara ni. Tapi kalau tengok objektif you tadi memang tak boleh jawab 3-3 ni. You kena ada lagi tambah lagi 2. Itu yang dikatakan penilaian kupasan tu walaupun dalam bentuk list, dalam bentuk summary. Jadi sebab tu kadang confirm nak pakai 3 research question ni. Betulkan balik objektif ni. Tak boleh objektif ni, kita kena spesifikkan lagi. Baru kita boleh cover 3 ni. Kan contohnya bila dalam perniagaan dia ada satu produk dan dia ada beri perkhidmatan. Jadi bila nak jawab sesuatu perkara tu nak puaskan customer bukan pasal produk yang bagus juga, servis perkhidmatan tu pun kena bagus juga. Jadi nak tengok persoalan kajian cover produk je, servis tak cover. Jadi betulkan objektif supaya nampak dekat produk je. Betulkan balik dekat penyataan masalah nampak produk. Betulkan dekat relevance. Betulkan dekat research background nampak isu-isu pasal produk je. Tak ada dah campur aduk perkhidmatan, produk, perkhidmatan. Kalau nak buat dua-dua tak salah, tapi itulah yang kena cover dekat you punya research question tu, cover dua-dua. Nak cover dia macam you mungkin nak cover dalam pelancongan, dia punya tourism contohnya. Dia nak spesifik kepada contohlah dia kata Islamic tourism. So biar nampakkan Islamic tourism tu dekat persoalan kajian. Jadi tak nampak, mungkin objektif tak spesifik, tapi tak spesifik pada Islamic tu, tapi research question kena spesifik. Jadi kita nampak ini target dia kepada customer ataupun user ataupun peniaga tu yang berkonsepkan Islamic. Jadi itu yang saya katakan tadi, research question dia lagi jelas menjelaskan. Sebab tu research question tadi dia menjawab kepada objektif. Kalau tengok betul lah you punya research question ni memang betul boleh on behalf ataupun menjawab kepada you punya objektif. Dalam bahasa, dalam konteks bahasa, objektif ayat pernyataan, research question tu ayat soal. Make sure lah, sebab tu kat depan tu kita kena buat ayat soal. Apa contoh? Adakah, apakah, contohlah ayat soal. Banyak lagi ayat soal. Saya nak explain ada 5 elemen objektif dan persoalan ni. Pertama, objektif dalam bentuk deskriptif. Yang tadi tu mengenal pasti, deskriptif. Mengenal pasti respon peserta kepada sesuatu pun boleh ubah. Peserta tu sampling ataupun boleh ubah dan sebagainya. Contohnya mengenal pasti, mengenal pasti tahap. Contohnya kan, yang tu dia panggil deskriptif. Orang sains pun banyak pakai deskriptif, orang kualitatif pun pakai deskriptif, orang kuantitatif pun pakai deskriptif. Dengan kaedah masing-masing, kaedah pendidikan masing-masing, tapi dia jawab deskriptif. Yang kedua adalah biasa dalam kes ni orang buat kalau bahasa orang kuantitatif dia sebut correlation dengan regression. Tapi dalam konsep ni dalam bahasa Melayu nak tengok hubungan, nak tengok pengaruh, efek, kesan. Ingat nak tengok hubungan, pengaruh atau kesan, tak kisah kualitatif atau kuantitatif. Kuantitatif dengan cara dia dengan menggunakan instrumen soal sidik, dan orang kualitatif terus tanyakan pada soalan. Kalau soalan tu nak tanya hubungan, tanya soalan tu berkaitan dengan hubungan. Dengan cara sendirilah, kuali dengan cara dia, kuanti dengan cara analisis software dia.
Okey, dia biasa je lah kan. Kalau nak mudahkan sikit faham, kalau kita plan, orang kuanti plan nak tengok pakai correlation je, correlation analysis. Dia tengok hubungan lah. Oh, saya nak sampai regression. So regression bukan hubungan, pengaruh. Sebab tu kalau orang buat objektif, kalau bagi orang kuantitatif, kalau tengok regression bukan untuk menentukan hubungan, dia kena untuk menentukan pengaruh. Tapi kalau orang buat multivariate, contohnya sekarang software nak pakai PLS ke Amos ke, biasakan dalam software kita gunakan perkataan effect, kesan. Jadi kita pun untuk menentukan kesan. Cuma itulah kesan ni, kalau saya diajar dan saya juga share dekat student saya jelaskan kesan langsung ataupun kesan tidak langsung. Sebab ada indirect effect dengan indirect effect. Okey, yang ketiga, yang pertama deskriptif, yang kedua perkaitan. Sama ada perkaitan tu hubungan ke, pengaruh ke, kesan. Nombor satu objektif atau persoalan deskriptif. Yang kedua objektif atau persoalan perkaitan. Yang ketiga perbandingan. Okey, perbandingan biasanya contoh eksperimen. Okey, dia nak tahu perbezaan sebelum selepas. Okey, dia nak perbezaan dua kumpulan. Adakah terdapat perbezaan keberkesanan sebelum dan selepas? Okey, yang tu namanya objektif dan persoalan kajian dalam bentuk perbandingan. Okey, nombor 4, objektif dan persoalan kajian dari sudut faedah kos. Ini biasanya orang sains lah. Ini menjimatkan kos. Ini beneficial dia, benefit yang kita akan dapat, faedah yang kita akan dapat. Bertujuan untuk bandingkan faedah dan kos menggunakan satu kaedah. So menggunakan method ni, gunakan tools ni dapat kurangkan kos, dapat meningkatkan function, kelebihan. Tu namanya dari sudut faedah dan kos. Yang ketiga adalah bagi orang kualitatif dia panggil peneroka. Dia buat penerokaan dan penjelasan. Contohnya dia panggil objektif dan persoalan kajian, penerokaan dan penjelasan. Biasanya dia nak dapatkan satu benda yang lebih terperinci dan lebih mendalam. Saya ulangkan balik, dalam nak bangunkan objektif ni ada 5 jenis. Yang pertama adalah jenis deskriptif. Yang kedua adalah perkaitan, nak tengokkan hubungan, pengaruh dan kesan tadi. Yang ketiga nak tengok perbandingan, biasanya orang eksperimen sebelum selepas, kawalan rawatan, semua itulah. Okey, yang keempat adalah faedah dan kos, nak tahu mengurangkan kos dan meningkatkan kelebihan, benefit tadi itu. Dan yang kelima adalah untuk penerokaan dan penjelasan yang lebih terperinci dan mendalam. So ada 5 lah. Okey. Jadi bila ada 5 tu tadi, barulah kita kena tentu kita nak pakai dalam bahasa Inggeris to identify, bahasa Melayu dia mengenal pasti, to determine, bahasa Melayu dia mengukur, menentukan, to examine pun menentukan, to measure untuk mengukur, to investigate menyiasat. Okay, saya ceritakan sikit simple kan. Bagi orang macam kuantitatif, contohnya saya kena cerita ni dalam kuantitatif sebab kualitatif subjektif. Dia tak ada satu macam orang tak bincang salah lah term kata kerja ni, tapi bagi orang kuanti silap sikit akan memberi kesan. Contoh kalau saya lah kan, kalau saya tak ada hipotesis, saya gunakan mengenal pasti, nak tengok tahap je pun. Kedua, saya nak tengok pengaruh, hubungan atau kesan, tadi saya pakai menentukan. Kan kadang-kadang ada yang hubungan secara indirect, moderator dan mediating. So kat situ saya pakai investigate. Tinggi lah sikit daripada menentukan tu investigate iaitu menyiasat. Okay, tapi kalau bagi orang kualitatif, kalau betul-betul you nak explore, cakaplah untuk meneroka. Kalau benda tu memang nak explain, biasanya explain melibatkan why. Gunalah term-term yang sesuai untuk menjelaskan why itu. So ada lain, kita ada selain daripada identify, determine, examine, measure, kita boleh investigate, to explore, to develop. Develop ni saya akan extend lagi yang disebutkan sebagai satu objektif fundamentals. Okay, nanti saya akan jelaskan sebab trend sekarang PhD especially sekarang semua nak develop sebab dia nak bangunkan persoalan kajian mesti ada how. Orang kualitatif terkenal dengan what and how. Okay, kuantitatif pun sekarang dah mula orang sebut pasal how. Kita pun banyak pendidik PhD yang kadang-kadang jadi GRA, so lecturer punya grant dia memang kena pakai how to develop tu luas, modal boleh, modul boleh, guideline boleh, SOP boleh, macam-macam. Jadi you develop, ada bentuk tangible yang kita boleh nampak. Profiling, kumpul database pun dipanggil sebagai fundamental. Okay, discover, ascertain. Okay, saya ada colour warna merah dalam highlight tu, to study. Saya tak boleh kata salah sebab ramai orang guna, tapi saya tak boleh beri gambaran kata kerja. To study macam mana
nak buat apa? Semua orang study. Macam saya sebut tadi, to analyse. Semua orang analyse, tak tahu nampak macam mana. Bila sebut to explore, kita tahu dah ini bidang-bidang orang berat kat kualitatif. Kalau kata apa to determine, determine boleh dua-dua lah, tapi kalau kita tengok pada ayat tu, okay, oh ini to determine nak tengok effect ni mesti nak pakai regression. Jadi kita boleh tahu ini dia nak pakai method apa. Okay, alright. Jadi saya boleh simpulkan dekat sini betapa pentingnya objektif dan persoalan kajian ni, peranannya sangat penting. Kalau masa Viva pun ini satu tips. Kalau panel tanya kenapa you buat benda ni, boleh tak jelaskan pada kami panel di sini kenapa you buat macam ni? Satu je jawapan yang, kalau kita blur pun satu je jawapan yang terbaik. Apa-apa saja kalau kita nak jawab macam ni. Sebab, minta maaf Prof, kenapa saya mengaitkan variable ni, saya cite literature review, sebab saya nak jawab persoalan kajian. Kalau orang science engineering, jawablah untuk menjawab objektif kajian. Apa-apa pun jawapan kita untuk bagi menjawab persoalan kajian perkara tersebut. Jawapan permulaan macam tu. Prof ni tanya lagi soalan, lecturer ni tanya lagi, doktor ni tanya, bagi menjawab persoalan kajian ataupun bagi menjawab objektif kajian, tu kena mulakan dengan tu. Apa-apa saja jawapan kita mesti bagi menjawab persoalan kajian. Kenapa guna teori ni? Bagi menjawab persoalan kajian. Kenapa guna banyak variable ni? Bagi menjawab persoalan kajian. Jadi itu yang kita pegang. Jadi hati-hati nak bangunkan persoalan kajian ni, make sure kita menjawab semua yang kita tulis, semua yang kita tetapkan dalam penyataan masalah especially. Okey. Jadi ingat 5 perkara tadi yang saya sebut. Kita ada jenis deskriptif, kita ada jenis perkaitan, kita ada jenis perbandingan, kita ada faedah kos, dan kelima kita ada penerokan dan penjelasan. Setiap research tak lari dengan 5 ni. Jadi daripada 5 ni nanti kita boleh tentu kita ni pakai identify ke, pakai determine ke, menentukan ke, investigate ke, nak pakai explore ke dan sebagainya. Sebab tu nanti video yang kedua saya akan tunjukkan berapa contoh. Contoh saya kata kena contoh matang lah kan. Saya buka kepada 10 grant FRGS yang pernah dapat daripada tahun 2019, 18 dan 17. Saya dah rakan-rakan saya dapat grant ni. Bila dapat grant ni, bila FRGS ni panel lagi strict. So, adakah kita punya objektif dan persoalan kajian tu align? Jadi saya bagi 10 contoh kajian tu, saya buat tajuk, saya buat objektif dan persoalan kajian supaya kita boleh faham, oh kalau objektif sini persoalan dia macam ni, kalau keyword dia macam ni, persoalan kajian macam ni. Itu yang video yang akan datang saya akan bincang. Kalau tadi saya nak tunjukkan ada 17 delivery output. Kan? Macam mana nak keluarkan 17 delivery output dalam objektif tu, nanti saya sambung kepada video yang kedua. Okey, jadi ingat apa saja yang kita buat ni untuk menjawab penyataan masalah. Tapi bila dah siap, listkan you punya objektif dengan research question tu, kita dah alignkan juga dengan penyataan masalah dan objektif. Okey, nanti selepas ni untuk kuliah akan datang, saya akan bagi template dalam words tu. Nanti masukkanlah template. Nanti saya ada buat explain template tu macam mana nak guna untuk video akan datang. So terima kasih banyak-banyak untuk malam ni 7 hari bulan. So kita ada lanjutan video yang kedua. Saya pisahkan video ini sebab dia cerita dia lain. Ini lebih kepada konsep, nak faham macam mana nak buat objektif dan persoalan kajian. Lagi lebih kepada contoh-contoh dalam penyelidikan, sebab saya tahu dalam ni pelbagai bidang. Jadi kita nak tengok macam mana orang kuali, orang kuanti, orang saintifik, orang sains, macam mana dia bangunkan objektif dan persoalan kajian yang baik. Terima kasih banyak-banyak. Segala kekurangan dan kesilapan tu datang daripada saya sendiri. Okey, kita jumpa untuk slot video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.